Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Intisyar binti Abdul Hakim, wakil daripada kumpulan 12, ingin membentangkan laporan tugasan kajian kes atau isu etika terpilih, penghayatan etika dan peradaban. Kami sebagai kumpulan 12 telah memilih isu penyalahgunaan platform media sosial dalam kalangan masyarakat pada zaman kini. Suka saya perkenalkan ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Jivashri anak perempuan ganasan, Abdul Adik Mustaqim bin Baharudin, Muhammad Aiman bin Baharudin, Fatini Ziana binti Syahriman dan Nisalini Nair anak perempuan Divandra Nair. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Yang pertama, media sosial mendapat perhatian setiap peringkat umur masyarakat. Yang kedua, media sosial adalah trend terkini untuk mengisi masa lapang. Yang ketiga, internet adalah keperluan harian setiap individu. Yang keempat, penggunaan media sosial membantu masyarakat mendapatkan maklumat atau berita-berita semasa. Yang kelima, media sosial terdapat kesan negatif dan juga positif sekiranya kita salah menggunakannya. Yang keenam, sebenarnya fokus utama kita pada hari ini adalah kesan negatif kerana disebabkan penyalahgunaan platform inilah dapat memberikan impak yang besar bagi semua golongan masyarakat. Dan yang terakhir adalah antara contoh-contoh platform media sosial ialah blog, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Kita beralih kepada slide yang seterusnya, iaitu etika dan peradaban berkaitan penyalahgunaan media sosial. Yang mana etika ini merujuk kepada tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang ataupun profesion terhadap masyarakat. Tata etika pula merujuk kepada aturan atau peraturan bagi prinsip moral yang menjadi seorang individu atau sesuatu kumpulan manusia. Etika pengguna media sosial terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan perlulah menambahkan kualiti sistem pengajaran yang lebih menarik. Yang kedua, kerajaan perlulah menghadkan penggunaan kelaman yang berunsurkan negatif. Yang kedua adalah remaja. Etika pengguna media sosial sebagai remaja adalah media sosial perlulah digunakan sebagai platform pembelajaran. Yang kedua adalah remaja perlu menggunakan platform media sosial untuk berurusan dengan guru secara maya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mendapatkan isu semasa dengan lebih mudah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat perlu menyokong aktiviti secara maya yang berunsurkan positif. Yang kedua, menghormati antara satu sama lain tanpa memburukkan orang di sosial media. Dan yang ketiga adalah jadikan media sosial satu platform yang mendatangkan faedah. Kita teruskan lagi dengan slide seterusnya, iaitu ciri profesionalism dalam media sosial. Yang pertama adalah perkhidmatan penting yang jelas untuk masyarakat dan negara disediakan. Yang kedua adalah kebolehan intelek semasa menggunakan media sosial. Dan yang ketiga adalah mempunyai tata susila perkhidmatan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Baiklah, antara fakta-fakta penyalahgunaan media sosial dalam kalangan masyarakat pada masa kini ialah bully cyber. Bully cyber ini merujuk kepada perbuatan yang boleh memberikan kesan negatif seperti trauma, gangguan emosi, gangguan fizikal, menjatuhkan maruah diri dan mengancam keselamatan individu lain melalui media sosial. Yang kedua iaitu penyebaran video berunsurkan pornografi. Yang ketiga, kes penipuan yang mana ini melibatkan dari segi wang ringgit atau masalah perhubungan. Dan yang terakhir ialah kegiatan cetak rompak yang mana karya filem dipertontonkan tanpa kebenaran hak cipta. Melalui penggunaan media sosial kini dapat memberikan pelbagai impak, sama ada impak negatif ataupun impak positif.
dan impak negatifnya adalah terdedah dengan dosa, maksiat dan zina, timbul sifat hasad dengki, menjadi mangsa penipuan, menjejaskan keharmonian dan kesejahteraan. Manakala impak positifnya adalah mudah untuk berhubung, kenaikan semangat dan motivasi, punca penambahan pendapatan dan medium untuk bersuara. Seterusnya adalah cadangan menangani isu penyalahgunaan platform media sosial di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa haruslah memantau kegiatan anak-anak dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, peranan pihak sekolah. Pihak sekolah haruslah menyekat laman web yang boleh dilayari, khususnya laman web yang berunsurkan negatif. Yang ketiga, peranan kerajaan. Kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang penggunaan internet di Malaysia. Yang terakhir, peranan individu. Setiap individu perlulah menggunakan internet dengan rasionalnya. Sebagai rumusan, masyarakat haruslah menjadi tanggungjawab setiap pengguna untuk menggunakan media sosial secara berhemah dan tidak menyalahgunakan kemudahan teknologi yang ada. Penggunaan media sosial dalam dunia tanpa sempadan sama ada membawa kepada kebaikan atau keburukan, jawapannya terletak kepada pengguna media sosial itu sendiri. Sekian daripada saya, terima kasih.